mendoakan saya Ustaz. Sebab apa? Sebab kita sangat memerlukan doa-doa orang yang dekat dengan Allah. Tuan-tuan sekalian muslimat, jadi sahabat ini dalam ceritanya ini dia berjumpa dengan Nabi SAW dan minta dan bertanya soalan, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang dengan amalan yang aku buat ni Allah sayang kat aku dan manusia juga akan sayang dekat aku. Subhanallah, tuan-tuan sekalian muslimat. Saya ingat kita pun nak apa yang ditanya oleh orang ini. Nak tak, bukan setakat kita nak Allah sayang kita. Kita nak manusia juga sayang dekat kita. Manusia pandang kita dengan belas kasihan, manusia suka dekat kita. Siapa suka kalau orang benci kat dia? Betul tak sekalian? Tapi kita tak akan terlepas daripada kebencian orang dekat kita. Lagi ramai orang kenal kita, lagi ramai orang benci kita. Nampak macam mana? Allah takdir macam tu. Kalau kita ada 10 orang kawan, mesti ada seorang dua yang tak suka kat kita. Betul tak ni? Tuan tak payah duk pujuk lah orang semua orang suka kat kita. Mesti akan ada orang tak suka kat kita punya. Nampak macam mana? Memang dia jatuh dah keadaan dia. Kalau 10 orang, ada dua orang tak suka dekat kita. Kalau orang kenal dekat dia ada 100 orang, dah 20 orang tak suka kat dia. Kalau dah 1000 orang, dah 200 orang tak suka kat dia. Kalau dia tu masyhur, orang semua kenal dia, puluh ribu orang kenal, tuan-tuan boleh bayang tak berapa ramai orang yang tak suka kat dia? Maka tak payah pandang yang orang tak suka tu, pandang dekat orang yang suka kat kita. Tu dah madai dah untuk dia. Dia duduk sibuk dengan 2-3 orang yang dia tu tak suka lah dekat saya, dia tu. Asal kita jangan buat benda bagi orang tak suka kat kita, cukup. Kita sedaya mungkin, sedaya upaya, tuan-tuan, sebab nenek saya kata, what you give you get back, dia kata. Oh, dahsyat nenek saya. What you give you get back. Apa yang kita buat, tuan-tuan, orang akan balas balik dekat kita. Itu sifat dia. Sebab tu bila disebut tentang salih alaihi wasallam, kasih, kata ulama, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri dia sendiri. Kata ulama, salah satunya kasih ni ialah apa yang dia tak nak, apa yang dia nak orang buat dekat dia, orang layan dia macam mana, macam tu dia layan orang. Dan apa yang dia tak nak orang buat kat dia, maka dia jangan buat dekat orang. Tu sifat dia. Sebab apa? Macam mana kita treat orang, macam tu orang treat kita. Macam mana kita layan orang, macam tu orang layan kita. Macam mana kita buat orang, macam tu orang akan buat kita. Maka tuan-tuan, cara untuk mendapat kasih salih alaihi wasallam manusia seluruhnya ialah dengan kita salih alaihi wasallam. Di antaranya ialah kita melakukan kebaikan kepada orang. Maka ulama tafsirkan, disebut sebagai salih alaihi Muhammad. Dia kata salih alaihi Muhammad, macam mana ya Rasulullah untuk aku mendapat salih alaihi Muhammad cinta Allah kepadaku? Apa maksud cinta Allah? Kalau kita nak, kita harap Allah cinta kat kita, apa yang dimaksudkan dengan Allah cinta kat kita tu macam mana? Maka ulama mentafsirkan cinta Allah itu ialah salih ala sayyidina Muhammad, salih ala sayyidina Muhammad, Allah redha dekat dia, Allah curahkan ihsan Allah atas dia. Ihsan ni apa? Belas kasihan, belas kasih. Salih ala sayyidina Muhammad. Allah akan uji kita. Sebab sifat manusia itu akan menerima ujian. Tapi Allah uji kita tu dengan belas kasihan, belas kasih. Allah redha dekat dia atas segala perbuatan dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, cinta itu adalah kecenderungan yang timbul secara tabi'i di mana hak Allah salih ala sayyidina Muhammad, salih ala sayyidina Muhammad, ianya mustahil. Di sini kemuncak kepada makna cinta itu ialah cinta Allah. Sama sekali tidak sama dengan cinta makhluk. Kalau nak banding cinta manusia dengan kita, cinta Allah macam orang cinta kita, tak. Cinta Allah takkan sama macam mana orang cinta dekat kita. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang duduk dalam cinta Allah, macam mana hidup dalam cinta Allah ni? Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, dalam satu hadis, apabila seorang itu beramal dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku mencintai dia. Orang dapat cinta Allah ni macam mana? Maka akulah yang akan menjadi salih ala sayyidina Muhammad penglihatannya yang dengan dia melihat. Akulah yang akan menjadi salih ala sayyidina Muhammad tangan mulutnya yang dengan dia bercakap. Akulah yang akan menjadi tangannya dengan dia memegang. Akulah yang akan menjadi kaki yang dengan dia berjalan. Maksud dia apa? Bila Allah sayang dan cinta kat kita, apa yang dia akan dapat? Apa yang dia nak lihat, semua atas benda yang Allah redha untuk dia lihat. Maksudnya tuan-tuan,
takkan ada satu pun penglihatan dia yang boleh membawa kepada dosa. Apa yang dia nak dengar, ialah pendengaran yang Allah nak dia dengar. Maka akulah jadi telinga dengan dia mendengar. Maka apa yang dia dengar, semua benda-benda yang boleh jadi pahala dekat dia. Tangan dia, Allah jadi tangan dia dengan dia megang. Maka tangan dia akan buat benda-benda yang baik saja. Kaki dia akan berjalan ke benda-benda yang baik. Maksud dia, hidup dia sentiasa dalam kebaikan. Hidup dia sentiasa dalam pahala di sini. Panggil orang muqantirin. Orang muqantirin ni orang yang Allah sentiasa kurniakan pahala. Jalan dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala. Apa yang dia buat dia hidup semua pahala, 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 pahala bila dia dapat cinta Allah kat dia. Faham dah ni Ustaz Syamad? Tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia sebut lagi apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ahabbanin nas. Cinta manusia. Manusia itu mencintaiku. Apa maksud manusia? Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu perkara, satu amalan. Yang amalan ni kalau aku buat, manusia cinta kat aku. Apa maksud cinta manusia dia? Cinta manusia itu ialah agar mereka cenderung kepadaku secara semula jadi, bukan sebab buat-buat bagi orang suka kat dia. Orang tengok dia, orang suka kat dia. Tuan-tuan suka tak kat saya? Saja nak tanya. Oh, ada seorang aja jawab. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang yang kita tengok, kita berkenan. Bukan atas sebab dia buat, bukan sebab dia berlakon. Orang ni berlakon bukan lama mana tuan-tuan. Dia berlakon jadi baik. Saat nanti dia akan keluar, dia panggil apa? The true colours. Ni sekejap kan dia berlakon, saat jadi baik, dia dapat apa yang dia nak, lagi dia akan berubah balik jadi macam yang dia sebenar-benarnya. Tapi dah orang ni yang manusia cinta kat dia, orang tengok dia tu orang berkenan dah. Tengok dia tu orang jatuh hati dah. Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat duk cerita, kalau Nabi SAW lalu, semua orang akan terperasan. Kalau dia lalu, orang akan perasan. Kalau dapat duduk depan Nabi SAW, sudah pasti orang tu akan jatuh cinta pada Nabi SAW. Tak payah suruh, dia tarikkan secara semula jadi. Wajahnya ada nur. Tahu nur? Nur ni macam, bukan, wajah tu bercahaya. Bukan bercahaya macam duduk suluh, itu tutup lampu suluh, tu torchlight. Wajah dia, Allah bagi dekat dia nur. Orang tengok dia tu macam tenang hati. Nak tengok orang yang soleh ni tuan-tuan, bila orang tengok dia tenang hati. Nabi SAW, para sahabat serabut, tension, piduk kadang tak bercakap pun dengan Nabi. Duduk tengok wajah Nabi, hati dia tenang. Tuan-tuan biasa tak pergi duduk alim ulama' duduk mengajak? Tuan-tuan pergi majlis ilmu, kita serabut waktu kita tension apa, tak adalah benda yang main kat kita pada hari tu. Tapi malam tu ada kuliah, kita stres ni, pergi juga kuliah, duduk dalam majlis ilmu, tengok wajah ulama' tu, tengok hati jadi tenang. Itu maksud apa dia? Maksud dia Allah bagi dekat dia kasih sayang manusia kat dia. Tapi ada tak kawan kita tengok muka dia serabut, tadi duduk tenang elok, tengok muka dia terus serabut. Ya Allah, serabut je, Masya Allah. Ada tuan, tu maksud dia Allah tak bagi ketenangan manusia atas wajah dia. Allah tak tarik manusia untuk mencintai dia. Jadi subhanallah, tanda dapat cinta manusia ni secara semula jadi, orang akan cenderung kepadanya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Justru kasih mereka mengikuti kasih sayang Allah. Siapa yang masukkan kasih sayang manusia kepada dia bila melihat tu, Allah yang masukkan pandangan manusia untuk kasih kat dia. Sebab tu benda ni bukan boleh benda buat-buat, bukan boleh benda berlakon-berlakon. Tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila Allah mencintai seseorang, maka dia akan mencampakkan kasih sayangnya ke dalam hati manusia agar mencintainya. Firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Beriman, buat amal soleh elok, Allah akan masukkan dalam hati manusia kasih sayang bila tengok dia. Faham tak Syamad? Syarat paling utama sekali apa ni? Taat dekat Allah. Beriman kepada Allah, buat amal soleh, Allah akan campakkan kasih sayang dalam hati manusia pada dia. Pun begitu, pasti ada orang tak suka. Nabi SAW pun kekasih Allah, pun ada orang benci, ada orang tak suka. Apatah lagi kita ni. Faham tak ni? Maka jangan duk fikir sangat orang tak suka kat kita. Fikirlah takut-takut Allah tak suka kat kita.
Apa maknanya kalau seluruh umat suka dan sayang kat kita, tapi Allah sikit pun tak suka kat kita? Faham ni? Boleh tulis kod Facebook tu, post tu, perkataan tu. Suruh ulang balik, saya tak tahu dah. Tengok video balik lagi. Tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, makna zuhud tu apa? Macam mana nak dapat kasih Allah, dapat kasih manusia? Nabi kata apa? Zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan kasih kat kamu. Dan zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh manusia yang lain, maka manusia akan kasih dekat kamu. Baik, kita nak tengok apa perkataan, apa maksud daripada perkataan zuhud itu. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Terdapat berbagai-bagai ta'rif orang-orang salaf dan alim ulama yang datang selepas mereka mengenai penafsiran kalimah zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Semua tafsiran itu kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Idris Khulani radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata, tidaklah kezuhudan di dalam kehidupan dunia itu dengan mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, dan tidak juga dengan mempersia-siakan harta. Bukan maksud zuhud tu sekadar apa yang Allah haram kamu haramkan, apa yang Allah halal kamu halalkan. Dan bukan juga zuhud itu maksud meninggalkan dunia secara total, tak mau langsung dengan dunia. Itu bukan zuhud, kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abu Idris Al-Khulani radhiyallahu anhu. Adapun kesungguhan zuhud kehidupan dunia, adapun sesungguhnya kezuhudan kehidupan dunia ialah apa yang ada di dalam genggaman Allah lebih kamu yakini daripada apa yang ada di dalam tanganmu sendiri. Apa yang ada di tangan Allah itu lebih kamu yakin daripada apa yang ada pada tangan kamu sendiri. Itu maksud zuhud. Kita boleh buat apa saja, jangan letak sepenuh keyakinan apa yang hasil itu adalah semata-mata daripada usaha kita. Tapi kalau yang sebut yang mai daripada Allah,